Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi majlis pada malam ni, yang dimuliakan Tuan Pengerusi masjid serta staf kepimpinan masjid, yang dimuliakan lagi dirai tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap, para alim ulama, para asatizah, muslimin, muslimat, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita berhimpun di masjid ni pada malam ni, untuk sama-sama kita mengisi ruang bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya. Untuk apa? Untuk kita mengaji, nak cari ilmu untuk bekalan ketika mana nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kerana itulah tempat yang hakiki yang mana kita semua akan menuju ke situ, tuan-tuan. Semua orang akan masuk ke alam barzakh, alam kubur. Tuan-tuan dengar imam baca doa tadi, tuan-tuan. Cerita tentang kubur, minta Allah lepaskan kita daripada azab kubur, ringankan kita daripada azab kubur. Azab kubur ni lah tempat yang kita paling risau, tempat yang kita paling susah hati. Apabila kita tak lepas azab dalam kubur, tuan-tuan, berat azab dalam kubur, maknanya tempat selepas daripada tu lagi berat. Pasal apa ustaz kata macam tu? Sebab berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada At-Tirmizi, hadis ni hadis hasan. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi pesan apa tentang alam barzakh ni, tentang alam kubur ni, tuan-tuan? Nabi kata apa? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kubur ni, sesungguhnya alam barzakh ni, tuan-tuan, yang kita nak masuk ni, tuan-tuan, semua orang pasti masuk. Tak ada siapa pun yang dikecualikan daripada masuk tempat ni, tuan-tuan. Macam tuan-tuan tu dapat WhatsApp lah, orang duk hantar kat tuan-tuan ni pokok 3 gambar di atas rumah yang besar, rumah yang hebat, rumah yang gah. Dia tulis apa di bawah tu? Mampu tengok kan? Mampu tengok ah. Dia pun gambar hak kedua, rumah yang sederhana, tuan-tuan. Dia tulis apa? Mampu milik. Dia pun hak nombor 3, rumah yang paling bawah sekali, terpajak di atas dia 2 batu nisan. Rumah tu pasti milik. Rumah tu pasti milik. Kita tak payah duk risau pasal loan, ustaz lah, loan payah dan sebagainya. Jangan risau. Hak tu semua pasti milik. Termasuk yang bercakap, termasuk juga tuan-tuan yang duk bawah, yang duk dengar malam ni. Semua kita akan jadi penghuni dia, tuan-tuan. Suatu hari nanti. Tu yang Nabi kata, sesungguhnya kubur ni, kata Nabi, awwalu manazilil akhirah. Tempat persinggahan, tempat perhentian yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat perhentian pertama, persinggahan pertama ketika mana kita nak menuju ke alam akhirat. Nak pergi ke alam akhirat, kita duduk di situ dulu, tunggu di situ dulu, tuan-tuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Fa inna ja minhu, kata Nabi, fama ba'dahu aisaru minhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jika si mati tadi, kata Nabi, selamat di alam kubur ni, selamat di alam barzakh ni, selamat daripada apa? Selamat daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam kubur dia selamat daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Nabi, tempat selepas itu yang dia akan tuju, yakni di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, aisaru minhu, kata Nabi, lebih mudah daripada tu. Pasal itu kita risau. No, walaupun alam kubur ni kita kata tak apa, setengah orang kata tak apa. Alam akhirat nanti takut dah. Alam kubur ni, kita akan kata apa ni? Penentu arah untuk kita nanti. No, selepas daripada tu. Kalau alam kubur tak selamat, tuan, tempat yang selepas tu lagi berat, tuan. Nabi kata sekiranya dia selamat di alam kubur, alam barzakh, tempat yang akan tuju selepas tu, kata Nabi, aisaru, maknanya lebih mudah. Lebih mudah daripada tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yanju minhu, kata Nabi, sekiranya si mati tadi tak selamat, tak selamat daripada azab kubur, tak selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala dalam kubur tu, fama ba'dahu, kata Nabi, tempat selepas tu nanti yang dia akan pi nanti, kata Nabi, asyaddu minhu, lebih berat daripada alam kubur. Nah, siksaan dia, azab dia lebih berat daripada alam kubur. Tu tuan-tuan, Nabi SAW dah pesan dah kepada kita. Pasal Nabi sayang dekat kita. Banyak benda yang Nabi dah habaq siap-siap dah dekat kita. Pasal Nabi ni sayangkan umat dia. Dan Nabi SAW juga pesan dekat kita, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah. Sesungguhnya kubur itu, kata Nabi, boleh jadi yang pertama apa dia? Taman daripada taman-taman syurga. Boleh jadi taman daripada taman-taman syurga. Pasal itu kita dah minta doa, imam dah minta doa, ya Allah, jadikanlah kubur kami nanti, ya Allah, taman daripada taman-taman syurga. Ya Allah, jadikanlah kubur ibu dan ayah kami ini, ya Allah, taman daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Untuk minta macam tu, kita nak kubur kita ni, tuan-tuan, sebahagian daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun boleh jadi yang kedua, kata Nabi, au hufratum min hufarin nar. Ataupun boleh jadi yang kedua. Apa dia yang kedua ni, tuan-tuan? Lubang daripada lubang-lubang api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya manusia semua tak mau kubur kita ni jadi lubang daripada lubang-lubang api neraka Allah. Siapa pun tak mau, tuan-tuan. Tapi apabila kita tak mau, adakah kita beringat tentang mati? Adakah kita buat persediaan untuk tempat selepas kita mati nanti ni? Apakah bekalan yang kita bawa nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lah ni musim orang duk sambut Maulid Nabi. Orang duk sambut hari ulang tahun kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada juga yang tak setuju dengan kelahiran ni, dengan sambutan ulang tahun kelahiran ni, sehingga kan ada di antaranya menyamakan sambutan Maulidur Rasul ni, dikatakan olehnya apa dia? Sama dengan sambutan Taipusam saja, sama dengan perarakan Taipusam saja katanya. Tuan-tuan dengar tak? Hari ni. Tapi saya yakin dan percaya tuan-tuan Hamai ni tak kot. Boleh samakan sambutan Maulid Nabi ni, perarakan Maulid Nabi ni, tuan-tuan, boleh samakan dengan sambutan Taipusam. Tuan-tuan, jauh beza. Cukup jauh beza. Tuan-tuan, Nabi SAW ni satu insan yang cukup hebat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan engkau, wahai Muhammad. Nabi kita tu, tuan-tuan, Nabi kita tu, Nabi Muhammad, tidak kami utuskan engkau, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa? Rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Bukan sahaja rahmat ke atas manusia, bahkan rahmat untuk sekalian alam. Satu bumi ni mendapat rahmat daripada kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada orang tak panggil Nabi, ada orang dia panggil dia sahaja kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat sungguh orang kita hari ini. Hebat sungguh orang kita hari ini, sombong sungguh orang kita hari ini, tuan-tuan. Tinggi ilmu dah. Pasal dia tak hormat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sayang Nabi tak? Sayang ke tak sayang? Macam tak sayang. Sayang ke tak sayang? Sayang. Sayang macam tu lah tuan-tuan, ijtihad. Kan tuan-tuan dulu sayang dekat kekasih lah, jadi bini dah kekasih tu. Ijtihad. Abang sayang tu, ni sayang dekat Nabi, takkan tak mau abang sayang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak abang pun malu ni. Cerai lah, malu nak tak? Kan? Abang lah tuan-tuan tanya sayang tak sayang ustaz? Bagus lah. Ni tengok orang sebelah jawab ke tak? Nah, abang sayang tu malu, tuan-tuan. Allahu akbar. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa muslimat di belakang. Di antara kita kata ni sayang, ramai orang mengaku dia sayang, tuan-tuan. Sayang Nabi, cinta Nabi, kasih Nabi, tuan-tuan. Tapi apa bukti kita cinta kepada Nabi? Memang orang tanya. Kan kita dulu pun tuan-tuan, masa bercinta, tak kira lah sebelum kahwin atau selepas kahwin, bila bercinta orang tanya apa bukti cinta. Kan? Apa bukti cinta? Apa bukti abang cinta sayang? Apa bukti awak cinta saya? Tuan-tuan, benda-benda macam ni kalau tak ada iman tuan-tuan rosak. Kalau sebelum kahwin pergi tanya benda macam ni, rosak. Dia baru ni bunuh diri. Allahu akbar. Baru tingkatan berapa? Tingkatan 2 rasanya. Baru 14 tahun kot. Bunuh diri. Anak gadis Melayu kita. Pasal apa? Pasal teman lelaki dia minta putui. Bunuh diri. Teman lelaki umur berapa? 16 tahun baru. Bunuh diri tuan-tuan. Sanggup dia. Apa ni orang panggil puan tuan-tuan kat tadi ni, gantung diri dia ni tuan-tuan. Kalau lah saya duk bayang, kalau lah dia menyesal sekali pun lepas dia gantung, nak kembali balik kaki dia tu ke tempat yang dia terjun tadi ni, memang tak boleh dah, sebab jarak dia agak jauh. Kot lah dia menyesal, tengah-tengah duk tergantung, dia tak mati lagi, rasa nak patah balik tuan-tuan, menyesal nak patah balik tuan-tuan, tak boleh dah. Pasal tempat dia terjun tu memang tak sampai untuk dia capai dan patah balik. Cinta punya pasal tuan-tuan sanggup bunuh diri. Allahu akbar. Kita taklah macam tu. Pasal apa? Kita ada iman dan kita ni masih lagi waras tuan-tuan. Kan? Kepada manusia sama manusia kita boleh cerita cinta kita ni macam mana. Begitu juga dengan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak ijtihadkan cinta kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Kalaulah betul sekiranya kamu ni betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut aku. Ikut macam mana? Yang pertamanya ikut apa yang Nabi bawa. Agama apa yang Nabi bawa? Agama Islam. Agama Islam ni agama yang Allah terima di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terima di akhirat Allah. Tak ada dah agama lain melainkan agama Islam. Dalil dia tuan-tuan pada apa dah dalil ni pasal pendek ya. Tuan-tuan. Baru malam ni jumpa. Biasa duduk dalam Telegram ya. Malam ni jumpa live. Tuan baru kenal. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Boleh mana kan? Boleh tak? InsyaAllah. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala terima di atas muka bumi dan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti adalah agama Islam. Maknanya kita ni cantik tak? Cantik tak? Pasal kita ni akidah kita berpegang dengan agama Islam. Walaupun agama atas muka bumi ni cukup banyak hari ni tuan-tuan, cukup banyak yang agama yang nampak macam nak ada persamaan dengan kita pun ada. Agama apa? Kristian. Nampak macam nak sama tak? Macam nak sama. Tengok tempat ibadat mereka kadang-kadang nampak macam nak sama dengan masjid kita. Betul tak? Bezanya di atas tu, kita buh bulat, mereka di atas buh apa? Salib. Pakaian lebih kurang kita, nampak nak sama. Allahu Rabbi. Tuan muslim
muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni cantik dah dalam agama Islam, minta hidup dalam Islam. Imam baca doa tadi, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Nampak? Imam baca tadi, Arab pun imam baca, Melayu pun imam baca. Kok tak faham? Rasanya faham dah. Kan? Tak ada dengar setiap hari dah. Kan? Imam dah baca, akan tak faham lagi. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman, himpunkan kami di mahsyar nanti ya Allah bersama dengan iman, dan masukkan kami ke dalam syurga-Mu ya Allah bersama dengan apa tuan-tuan? Iman. Tuan-tuan, ni tu imam tu minta kita doa amin belakang tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan, Malaysia ni buat tak ada semua dah Malaysia ni. Betul tak? Kan saya nak kata dia tak abang kan? Malaysia ni semua ada. Dan Rasul ada tak Malaysia? Ada. Kan saya nak kata TV pun keluar. Kan? Rasul apa? Rasul Melayu. Hebat Malaysia ni tuan. Rasul pun ada, Tuhan pun ada. Kita kata Rasul, bukan kata Rasul, Tuhan pun ada. Apa ingat cerai Malaysia ni? Tuhan pun ada. Tuhan apa? Lari tak mau jadi Tuhan lah, tak larat lah dia kata. Nak berjalan pun tak boleh. Tuhan pun ada Malaysia ni tuan. Cumanya Nabi dah abang dah dalam hadis Nabi. Nabi kata Dajjal ni bukan daripada kalangan orang Melayu. Saya kata bukan Melayu, sebab Nabi kata Dajjal ni daripada orang apa tuan? Jenis Yahudi. Jenis hidung mancung, jenis kulit dia cerah. Pasal apa saya kata Dajjal ni? Pasal Nabi kata akhir zaman nanti keluar main Dajjal. Yang pertama dia mengaku dia Nabi. Betul tak? Ni ada Malaysia ni mengaku dah. Mengaku dah dia ni Rasul. Dia kata Muhammad tu diutuskan untuk orang Arab, manakala saya ni diutuskan untuk orang Melayu. Pasal Melayu tak ada Rasul. Pasal tu orang ikut dia. Kan? Ikut tuan-tuan. Tuan-tuan pun kalau buat aliran baru, rasanya ada pengikut tuan-tuan ni. Try tengok. Kan? Ada pengikut. Allahu Rabbi tuan-tuan. Dia main macam mana pun. Ada pengikut. Mengaku dia ni Nabi. Ni Dajjal nak main nanti ni. Dia nak ajak orang beriman kepada dia. Nak ajak istilah dia, nak ajak orang beriman. Istilah dia macam tu tuan-tuan. Padahal dia nak menyesatkan orang yang beriman. Kemudian dia mengaku dia ni Tuhan. Dia mengaku dia ni Tuhan. Nabi abang dah Tuhan yang sebenar kamu tak boleh tengok semasa kamu hidup. Tak boleh tengok. Tapi dia main, dia mengaku dia Tuhan. Tuan-tuan, Nabi kata Dajjal ni tertera baina ainai, di antara dua. Ainai ni apa dia? Dua mata dia. Tu kampung jalan jangan nak pejam mata apa. Kat kita kampung jalan dia pejam mata. Awal lagi nak pejam mata pun. Kalau rasa tak apa nak puh, tuan-tuan tolong buka tudung. Buka tudung bagi kat dia. Kan? Kalau tak buka tudung, dia kepai kecil-kecil dia puh lah pelan kan. Buka tudung bagi luar. Dia nak puh pun seriau. Untuk orang nampak. Tapi confirm biru lah. Kampung tu biru. Confirm biru. Tuan-tuan, Allah Ta'ala begitu. Baina ainik, tertera apa dia? Tertera kafara. Perkataan apa tuan-tuan kafara ni? Kafir. Nabi kata orang ni beriman ke? Orang ni beriman, Nabi kata walaupun dia boleh baca ataupun dia ni buta huruf, Nabi kata dia boleh baca, dia boleh nampak huruf ni, dia boleh nampak tertera huruf ni di dahi Dajjal baina ainih, antara dua mata dia. Tertera perkataan ni. Orang beriman, Nabi kata walaupun dia buta huruf, dia boleh baca. Itu kelebihan orang beriman. Dan Nabi abad lagi bila jumpa dengan Dajjal ni, jangan ada di antara kamu yang berani-berani nak tunjuk hebat pergi jumpa dengan dia, nak berhujah dengan dia. Pasal Nabi kata akhirnya orang yang berani nak pergi hujah ni, nak pergi berdebat dengan dia ni, akhirnya orang ni akan jadi pengikut kepada Dajjal. Nabi pesan dah pasal apa? Nabi sayang. Pesan dah pasal Nabi sayang dekat umat Nabi, tak mau jadi pengikut Dajjal. Dajjal ni main, dia boleh
boleh bawa segala-galanya kepada kita, bersamanya syurga, bersamanya neraka. Tapi Nabi habaq dah. Dia terbalik, sifat dia berlawanan. Bersamanya sungai, bersamanya api. Nabi habaq dah nak pilih yang terbalik. Nabi habaq dah. Rumah kita perasan tak perasan? Itu Nabi dah pesan kepada kita. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu saya kata Malaysia ni semua boleh. Kan? Betul kan? Malaysia boleh. Semua boleh. Tuan dah nampak. Kan? Semua boleh, semua ada dah. Kan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita risau tuan-tuan, benda-benda yang macam ni yang sebenarnya mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga risau. Tuan-tuan kalau baca hadis akhir zaman, saya malam ni pun insya-Allah lah kalau sempat nak baca lah sikit. Sebab tajuk saya malam ni umum. Umum macam mana ustaz? Peringatan daripada Nabi. Ada cerita ni peringatan dah lah ni kan. Cuma tak apa tajuk yang khusus. Tapi kalau tuan-tuan buka hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman, banyak dah yang kita dok baca ni berlaku dah. Banyak dah yang kita dok baca ni berlaku dah. Cuma dia berlaku tu banyak atau sikit, ataupun baru mula nak berlaku. Tuan-tuan, jadi kita risau ni benda-benda yang dok berlaku ni tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman ni Nabi kata apa dia? Al-waladu ghaizan, kata Nabi. Apa makna al-waladu ghaizan? Anak seseorang menjadi punca kepada kemarahan. Kemarahan siapa? Kemarahan bagi ibu dan bapaknya. Anak hari ni suka buat bagi mak ayah dia marah pada dia. Tuan, kalau baca dalam hadis satu lagi, dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Wa aqqa ummuhu, kata Nabi. Anak derhaka terhadap ibu dia. Ada dah hari ni? Ada tuan-tuan. Bukan sekadar kita kata anak ni dia melawan cakap mak dia saja, tak. Hari ni anak ni boleh bunuh mak dia. Anak ni boleh tendang mak dia, boleh tikam mak dia, boleh bunuh mak dia. Tuan-tuan, mak yang mengandungkan dia, mak yang membesar, yang melahirkan dia, yang membesarkan dia dengan penuh kasih sayang, mak sanggup korbankan nyawa dia demi nak bagi hidup anak ni. Tuan-tuan, sama ada waktu dia melahirkan ataupun selepas tu tuan-tuan, mak sanggup buat apa saja demi anak. Tuan-tuan ingat dah lagi cerita 2-3 bulan lepas tuan-tuan. Satu budak darjah 6, saya tak silap saya lah. Ketika mana nak melintas jalan, di tengah-tengah jalan tu mai satu motor yang laju, dia dengan anak dia duduk tengah-tengah. Mak nak selamatkan anak, dia tolak anak ni ke tepi, selamat anak dia, cuma cedera sikit. Mak ni kena langgak dengan motor tersebut. Apa jadi? Mak ni mati di situ. Tu pengorbanan ibu, pengorbanan nak melahirkan satu dah. Pengorbanan nak selamatkan nyawa anak dia satu lagi tuan-tuan. Tapi bila anak-anak ni besar, kadang-kadang Allahu Rabbi lupa kepada pengorbanan ibu dia. Lupa kepada pengorbanan ibu dia. Dan Nabi juga kata wa barra sadiqahu. Nabi kata dia boleh buat baik dengan kawan dia. Dia boleh buat baik dengan kawan. Dengan kawan tak ada masalah tuan-tuan. Dia boleh jadi kawan yang terbaik kepada kawan dia. Di rumah dia tak boleh nak senyum, tapi bila dia pergi jumpa dengan kawan-kawan dia, dia boleh salam, dia boleh peluk, dia boleh cium, dia boleh senyum, boleh gelak bersama-sama dengan kawan. Di rumah tuan-tuan, dengan mak pun tak mau tengok muka bila bercakap dengan mak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni realiti kehidupan kita hari ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagi, sambung lagi, wajafa abahu. Anak ni dia suka menjauhkan diri daripada ayah dia. Pasal apa? Pasal nak kebebasan yang lebih. Tuan-tuan, ayah ni jaga. Ayah ni jaga tuan-tuan, cukup cantik dah, cukup hebat dah, bagi apa yang anak tu nak. Tapi hari ni ada di antara anak-anak, bukan yang dalam ni lah, cerita ni hak luar tu, hak tak mai tu kan. Hak tak mai, hak mai ni alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah tak jadi macam tu kan. Cantik dah, tapi anak-anak ni nak lebih lagi, nak kebebasan yang lebih lagi. Pasal apa? Duduk tengok dalam televisyen kan, duduk tengok gambar dalam drama kan. Betul tak? Itu paling dekat dengan rumah kita, dalam rumah kita. Paling kurang sebiji ada. Paling kurang, saya abang paling kurang tu maknanya wajib ada sebiji. Kalau tak ada tu rasa macam dengan tak terah duk
Kalau tak ada, siapa tak ada TV dalam rumah ni? Confirm semua ada. Semua ada, tuan-tuan. Bukan setakat ada TV. Siapa tak ada Astro sini? Semua ada Astro. Semua ada Astro. Cuma apa? Package dia tak sama. Package murah ke package mahal, kan? Bayar sikit dengan bayar mahal. Sebulan berapa Astro bang? Kau tak pakai apa? Kita serupa. Kau tahu dah saya nak tanya apa tak pakai. Allah Rabbi, tuan-tuan. Memanglah dalam Astro ni pun ada rancangan-rancangan yang baik, tuan-tuan. Bukan tak ada. Tapi kalau tuan-tuan rajin duduk depan TV, ambil satu kertas, ambil satu pen, tolong tik antara rancangan hak baik dengan rancangan yang tak baik, mana yang banyak? Asalnya tahu dah. Asalnya tahu dah mana hak banyak, mana tak baik, mana yang baik. Yang baik banyak ke yang sikit banyak, asalnya tahu dah, tak payah duk tik kan. Tengok dah gagal Vaganza. Jangan tengok ni. Tengok dah gagal Vaganza. Bagus orang Siti Timur semua tak tengok. Siapa benar lah. Bagus tengok ni bagus. Tak tengok semua ni. Tak jangan siapa benar pun tak tahu. Dia puasa tengok. Buat tak mengaku kan malam ni. Ni buat tak mengaku kan. Tuan-tuan, Allahu Rabbi. No, ni hadut dalam rumah ni pengaruh dia kuat, tuan-tuan. Hadut dalam rumah. Tengok kamak hak cerita Melayu satu hal, tak cukup dengan Melayu, buka hak Indonesia. Indonesia ni kalau pakai Allahu Akbar, bukan Indonesia hak Indonesia ni, Indonesia hak dalam TV lah rumah kita tu. Kan? Bukan Indonesia hak duduk kat tempat kita ni. Indonesia hak duduk dalam TV lah rumah kita tu. Kalau pakai tuan-tuan, Allahu Akbar, lebih singkat daripada Amway duk pakai tu. Tengok tak? Tuan, saya pun ada TV di Maestro, tak ada. Kan? Cukup seksi pakai. Kan? Kita pun tak tahu agama apa. No? Ni benda-benda yang macam ni, tuan-tuan, yang banyak mempengaruhi anak-anak kita hari ini. Anak-anak dah berjaya. Kadang-kadang bila ada anak-anak yang berjaya ni, lupa kepada mak ayah dia yang susah di kampung. Ni contoh yang berlaku di Kelantan, Terengganu ni, tuan-tuan. Mak ayah duduk di Kelantan, duduk di Terengganu, duduk di Pahang yang terlibat dengan banjir. Kalau ada anak yang soleh dan solehah, anak yang bertanggungjawab, dia akan balik tengok mak ayah dia yang terlibat dengan bencana, dengan musibah ni. Tapi kalau ada anak yang tak bertanggungjawab, tuan-tuan, yang tak ingat mak ayah dia, kalau hari raya pun tak balik, hari raya ni kira hari yang cukup bahagialah bagi kita ni, tuan-tuan. Tapi kalau hari raya pun tak balik, apatah lagi hari yang ditimpa musibah macam ni. Rumah pun dah tak ada, tuan-tuan, tempat kediaman pun tak ada, adakah dia mau balik? Tuan-tuan, bukan salah ibu ayah yang mendidik. Kadang-kadang anak jadi seorang pelupa. Lupa, susah payah mak ayah daripada melahirkan dia, mak melahirkan dia, susah payah mak ayah membesarkan dia, mendidikkan dia, memberi sekolah kepada dia, sampai dia berjaya, sampai dia berkahwin, akhirnya dia lupa kepada ibu dan ayah dia. Dia boleh makan sedap-sedap dengan anak bini dia, dengan suami dia. Adakah waktu nak suap makanan yang sedap tu masuk ke dalam mulut dia, dia boleh ingat mak ayah dia di kampung makan apa? Adakah waktu dia sedang beli baju yang mahal-mahal di pasar raya, adakah dia boleh ingat mak ayah dia di kampung ada baju tak nak pakai? Tapi mak ayah sentiasa doa kebahagiaan untuk anak dia, walaupun anak tak pernah doa untuk mak dan ayah. Doa mak ayah ni, doa untuk anak-anak, sentiasa doa, tak putih doa. Pasal itu anak-anak ni bahagia, anak-anak ni senang. Pasal apa? Masih ada lagi mak ayah ni hidup dan boleh doa untuk mereka. Tuan, ni yang Nabi kata ni, tuan-tuan. Derhaka dengan ibu, baik dengan kawan, jauhkan diri dengan ayah. 3 benda yang melibatkan dalam keluarga kita. Pasal itu kita sebagai seorang suami, khususnya muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pesan dah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Allah pesan, nak jaga isteri kita, nak jaga anak-anak kita. Allah kata, ni
ni, diri kita kena jaga dulu, kena pelihara dulu diri kita ni. Macam mana ustaz nak pelihara diri kami, nak jaga diri kami ustaz? Ilmu. Nak dapat ilmu daripada mana? Contohnya malam ni, mai mengaji, tuan. Malam ni saya bagi ilmu tak banyak pun, saya pun taklah berilmu macam ustaz lain. Saya main nak kongsi saja apa yang saya ada, sikit-sikit tuan-tuan. Mudah-mudahan yang sikit ni pun tuan dapat manfaat. Bila duduk dalam program yang macam ni tuan-tuan, kita boleh dapat 4 benda daripada apa yang Nabi kata ni. Nabi kata yang pertama, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban. 4. Nabi kata kalau boleh tuan-tuan, jadi hak nombor 1 ni apa dia? Kun aliman, jadi orang yang alim. Jadi orang yang alim, orang yang ada ilmu, orang yang boleh manfaatkan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia kata Nabi bagi manfaat kepada manusia lain. Kan? Orang seronok duduk dengan kita. Tuan, maknanya kita ni orang seronok duduk dengan kita, orang tak serabut duduk dengan kita. Kita boleh bagi manfaat kepada orang lain. Jangan bila kita jumpa orang tak mau sembang dengan kita, orang nak lari daripada kita. Tuan-tuan, jangan jadi orang yang macam tu. Kan? Jadi orang yang boleh mengajak, orang yang ada ilmu boleh mengajak. Tuan-tuan, jadi orang yang alim. Tuan-tuan, tapi jaga-jaga. Nabi SAW pun pesan tuan. Dalam hadis Nabi, tuan-tuan buka dalam kitab 40 hadis penawar hati, Nabi cerita satu orang lelaki dicampak dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, terburai perut dia. Bila dicampak, dia tak masuk cara yang kita kata cara yang elok. Dia dicampak, dia dilempar masuk ke dalam neraka Allah. Nabi kata lelaki ni bila dicampak masuk. Bila sebut lelaki ni, nak abang kata bukan kata perempuan selamat dah. Bila sebut lelaki ni, mewakili sekali muslimat yang belakang. Mewakili sekali semua orang perempuan. Dicampak masuk satu orang lelaki ni, kata Nabi, terburai isi perut dia terkeluar. Dan dia ni kata Nabi berputar-putar dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana seekor keldai, kata Nabi, mengelilingi tempat, kita panggil tempat apa? Penggilingannya. Macam itulah keadaan Nabi kata. Kemudian hadut dalam neraka ni, kata Nabi, bila tengok keadaan macam ni, mereka terkejut, mereka bakal perempuan berkumpul tanya kepada lelaki ni, pasal apa kamu jadi macam ni? Mereka terkejut, pasal apa kamu jadi macam ni? Bukankah kamu ni dulu, tanya penghuni neraka, bukankah kamu ni dulu suruh orang kepada kebaikan? Atamuruna bil ma'ruf, bukankah kamu ni dulu suruh orang buat baik? Wa tanha 'anil munkar, kamu cegah orang buat benda munkar. Ni nak abang kata apa? Nak abang kata orang yang ada ilmu ni, ada ilmu tapi Allah campak masuk dalam neraka. Dia kata, qalu bala, betul. Betul. Dulu aku suruh orang buat tapi aku tak buat. Aku larang orang buat tapi aku yang buat. Tuan, maknanya dia ni orang ada ilmu. Dia ni memang orang ada ilmu. Pasal tu dia dicampak, dia dilempar masuk dalam neraka. Pasal dia tahu benda ni boleh, benda ni tak boleh. Dia tahu benda ni halal, benda ni haram. Dia tahu. Lain dengan orang yang tengah duk belajar, yang sedang mencari ilmu, yang tak berapa tahu. Dia cerita lain, dia cerita ni orang ni tahu. Pasal tu Allah ansap dia macam tu. Tuan muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita ni bila jadi alim jangan termasuk dalam keadaan macam ni. Adakah ustaz orang macam ni? Adakah tuan-tuan? Ada. Kalau tak ada tuan-tuan, Nabi nak cerita tak? Maknanya ada. Bila ada ni nak membenarkan sabda Nabi SAW. Hari ni ada juga di antara kita pun, antara sama-sama ustaz pun kadang-kadang nak menjatuhkan antara sama-sama ustaz. Ada tak? Ada. Bukan tak ada. Ada tak ustaz hari ni? Bukan hari ni lah. Maknanya ada tak ustaz dia suruh orang buat baik tapi dia tak buat? Ada. Tuan,
Kita pun tak tahu. Depan kita memanglah kita tahu, depan kita, belakang kita tak tahu. Tu di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi benda ni ada pasal Nabi SAW dah sabda dalam hadis Nabi. Maknanya golongan ni ada. Golongan yang macam ni ada, tuan-tuan. Dia tak amanah dengan ilmu dia. Dia tak amanah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tuan-tuan yang pertama. Tak paling kurang tuan-tuan banyak Quran. Banyak Quran ni hebat dah, hebat. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik kamu, kata Nabi. Walaupun kita ni duk kata, tak layak lah nak panggil dia ustaz, ustazah. Mengajar Iqra' je kan, mengajar adik bata takkan nak panggil ustaz. Tuan, nak mengajar adik bata tu bukan senang. Bukan semua orang boleh buat. Nak jadi hafiz, nak jadi qari, mula daripada mana? Mula daripada adik bata tu lah. Mula daripada Iqra' tu lah. Tuan, baru boleh jadi hafiz Quran, boleh baca Quran, boleh hafal Quran, boleh jadi qari. Kalau tak boleh baca Quran, macam mana nak jadi qari? Macam mana nak hafaz Quran? Tuan, kita nampak benda ni simple. Yang kedua kata Nabi, aliman muta'alliman, orang yang mengaji. Tak boleh mengajar, kita main mengaji macam malam ni kan, main mengaji tuan-tuan. Tu bawa kertas, bawa pen, pegang handset, tolong tulis dengan tulis mesin dah lah kan, tulis apa ustaz bagi, tulis type simpan, buat note kan. Tuan, ngaji, kelengkapan ngaji memang macam tu kan. Dia ada buku, dia ada kertas, dia ada pen, sama macam orang pergi perang kan. Nak pergi perang, tubuh badan cantik dah, sihat dah, pergi perang, tapi kelengkapan tak bawa. Sampai-sampai di medan perang, cari-cari pedang tak ada, tak bawa pergi. Dia lembai dah. Pi medan perang, bawa senapang, kilik senapang, kita tengok penggerun kiri kanan nampak. Pegang-pegang nak tembak tu, pegang-pegang nak tembak dengan muka dia penuh perasaan, tembak keluar angin, peluru tak ada. Jam. Bukan nak kata kat tuan malam ni dah. Tak jangan duk risau, tak kata ni nak habaq ada dua lagi. Ni baru dua, ada dua lagi. Kita dah rasa kena malam tu. Tak, saya tak mengajar lah ni, saya cuma ceramah Ni cerita bila ustaz mengajar, tuan-tuan main jadi belajar. Kan? Ni dah. Kalau ada kira nak cari pen dengan buku, asal tak sampai mic dah tadi ni. Pasal tak tahu buku duduk tak mana, pen duduk tak mana. Semalam balik kuliah, anak pula pergi usung buku duduk tak mana letak, pun tak tahu. Kan? Tak tahan cari. Kalau cari tu pakai tak mic malam ni. Kan? Tak apa lah kira mic. Tak boleh jadi yang nombor 2 Nabi kata. Jadi nombor 3, mustami'an. Tuan-tuan malam ni, mustami'an, semua main dengar. Kan? Main dengar tuan-tuan ni, dengar ni. Allah bagi telinga hari ni untuk dengar. Kita main dengar benda-benda yang baik. InsyaAllah di akhirat nanti kita boleh dengar juga khabar yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Main dengar, jadi pendengar. Ustaz abang apa takkan ustaz abang banyak-banyak sikit pun tak dapat bawa balik. InsyaAllah boleh bawa balik, tak banyak sikit kan. Ataupun yang keempat Nabi kata nombor 3 tak boleh, au muhibban, orang yang kasih, orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada orang yang mengajarkan ilmu, suka majlis ilmu. Bila ada cinta, bila ada suka, bila ada sayang kepada program ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu, dia tak akan tentang, dia tak akan lawan. Tuan, tak boleh main pun dia akan mai jumpa dengan abang kita ni, tuan, mai jumpa, mai hulur lebih kurang RM50 ke, abang minta maaf saya memang tak dan main masjid lah. Tapi tak apalah, ni semangat ikhlas saya untuk program masjid insya-Allah. Boleh doa tu. Jadilah boleh doa tu pun. Kan? Takkan tak boleh main hulur sikit pun. RM10 pun tak buat apa. Kan? Ikhlas. Saya pernah main masjid ni dulu lama lah. Masjid ni saya ingat ada kutip dana daripada penduduk dia kan. Ada buat macam dengan kutu kalau lebih kurang macam tu rasanya. Dia ada kumpul setiap bulan kan, macam mana? Bukan macam tu lah. Bagus masjid ni. Nampak dah net dah besar belakang. Tuan-tuan. Tapi saya main bukan sebagai ustaz ceramah lah, saya main singkah dari ni. Tuan-tuan. Maknanya siap masjid di belakang tu, tuan-tuan semua ada saham. Ada saham, ada insurans di akhirat nanti. Atas dunia ni memang ramai dah beli insurans untuk cover atas dunia.
Tapi di akhirat ni kadang-kadang ramai yang lupa. Tapi tuan-tuan insya-Allah siap masjid belakang tu, tuan-tuan, saham akhirat tuan-tuan, insurans akhirat tuan-tuan, nak jaga diri tuan-tuan, nak pelihara diri tuan-tuan nanti ni di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Ha? Okey, kembali kepada tadi ni tuan-tuan. 4 benda ni Nabi pesan kepada kita. Ha? Tak boleh jadi hak pertama, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Boleh jadi semua lagi nanti kan lagi nanti. Hari dia mengajar, dia main mengajar. Hari dia free, dia pergi tadah kitab dengan ustaz lain pula. Dia pula jadi pelajar. Ha? Bila pelajar, dia dengar tak? Dengar. Cinta tak? Cinta. Tak cinta, dia tak main. Nabi pesan satu je. Jangan jadi satu ni. Wala takun khamisan. Jangan jadi nombor 5. Nombor 5 ni siapa? Tolak keempat-empat tadi. Semua dia tolak. Tak mau. Keempat-empat ni tak mau. Dia nak ambil nombor 5. Hak satu nombor 5 ni. Nabi kata jangan. Pasal apa? Binasalah kata Nabi. Orang hak ambil nombor 5 ni, kata Nabi, binasalah dia. Tuan, jangan. Ambillah di antara 4 ni. Ataupun boleh ambil keempat-empat lagi hebat tuan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ha? Tu tadi yang berkaitan dengan keluarga kita sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu. Nak jaga diri macam mana? Tadi saya dah abang dah. Kena main mengaji tuan-tuan. Kena main mengaji. Kena ada ilmu. Bila ada ilmu, balik sampaikan kepada isi rumah kita. Wa ahlikum. Ahli keluarga kamu. Isteri, anak-anak yang berada di rumah. Sampaikan benda ni tuan-tuan. Sampaikan benda ni. Ha? Kalau tak sampai, kita duk kira kita ni nak masuk syurga. Kita duk kira kita ni nak langkah masuk ke pintu syurga. Macam kata eliket. Kan? Macam mana eliket kata tak? Allah, lupa nak faham kan? Tak ingat lagu dia. Ku nantimu di pintu syurga. Kan? Eliket pun terang tu tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu terang mana. Kan? Macam kata eliket, tunggu di pintu syurga. Nak masuk dah tuan-tuan. Bini main tarik, anak main tarik. Pasal apa? Pasal dulu tak pernah tegur pun apa. Dulu kami tak tutup aurat. Pasal apa? Abang tak dapat pun kena tutup aurat. Dulu kami tak sembahyang. Pasal apa? Abang tak cerita pun, ayah tak cerita pun, sembahyang tu wajib. Tu dia pernah jawab kan. Jenuh jawab. Ha? Kita tu ingat isteri kita tutup aurat dah. Rupanya pakaian mereka tu tak dinamakan menutup aurat lagi. Tuan, berat kita ni orang lelaki. Nampak atas dunia ni mudah kita orang lelaki kan. Mudah tuan, pakai t-shirt dengan pendek, seluar bawah lutut, boleh semayang dah kita. Tutup aurat dah. Kan? Orang perempuan Masya Allah tengok belakang tu, pakai tuan-tuan. Tu, boleh peluh tu. Kan? Boleh peluh tuan-tuan. Kita ni dalam pakai macam ni pun peluh basah dah belakang. Mereka pakai dengan telekong lagi tuan-tuan. Nampak muka lah. Sabar sungguh mereka di belakang. Sabar. Sampai ada ustaz kami ni awak payah sangat. Muslimat belakang payah atas dunia. Payah atas dunia je tu nampak payah. Kena pakai macam tu payah daripada orang lagi. Tapi di akhirat nanti bila patuh atas dunia ni, taat atas dunia ni, ikut perintah Allah atas dunia ni, di akhirat orang perempuan mudah. Mudah. Hak lelaki ni ada nampak steady depan ni kan. Nampak mudah atas dunia ni. Allah di akhirat cukup payah. Cukup payah. Tanggungjawab atas dunia tak lepas tuan-tuan. Amanah yang Allah bagi tak lepas. Di akhirat nanti kita pun tak lepas. Bukan makna kita lepas, mana selamatlah kita tak ni. Hak isteri kita, anak-anak kita ni, tanggungjawab kita tunai ke tak tunai tuan-tuan. Berat. Nampak hari ni mudah kita, tapi ingat di akhirat kita yang mudah ni lah susah tuan-tuan. Termasuk diri saya sendiri. Saya kata dekat saya, bukan dekat tuan-tuan. Tuan-tuan saya tak kata. Saya kata dekat saya. Dekat saya pun ada isteri. 1 orang isteri, 3 orang anak. 03 ni. Kan? Kenapa enggak tu pun? Kan? Tuan. Samalah kita ni sama. Tuan. Jadi kita kembali kepada tadi ni tuan. Hari ini kata Nabi SAW, akhir zaman nanti ada anak terhaka ibu, ada anak ni baik dengan kawan, ada anak jauh daripada ayah dia. Tuan, kita pun ada ibu, ada ayah. Tuan-tuan hari ini kalau tak ada pun, dulu tuan-tuan ada. Dulu tuan-tuan pernah ada ibu, tuan-tuan pernah ada ayah.
Adakah tuan-tuan pernah kirimkan doa untuk ibu dan ayah? Pasal doa daripada anak yang soleh sampai kepada ibu dan ayah dia. Tuan-tuan, ibarat kata apa ni, arwah Sudirman, Allah yang Sudirman, dalam lagu dia, dia kata apa? Ayah dan ibu, ayah dan ibu, itulah permulaan kami. Dia tak boleh banyak-banyak, sikit dah. Tak ada orang marah kan? Saya boleh duduk di belakang pun orang nak marah dah tu. Kau boleh kan? Saya dengan dia negeri jiran-jiran je, bukan negeri, daerah sebelah-sebelah je. Saya Sydney. Saya Sydney, dia sebelah saya tu je kan? Saya pun risau juga. Walaupun Nabi kata wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Faham? Nampak macam faham? Nampak macam faham? Dua je. Saya dah belajar ni dua je tuan-tuan. Satu, kalau saya tanya langsung tak jawab, dua je. Sama ada dia betul-betul faham, dia tak mau jawab, ataupun dia langsung tak faham. Tuan-tuan nak mana? Saya minta faham tu lah kan. Kalau langsung tak faham, diam tuan-tuan. Saya dah saya cerita tadi rupanya satu puan pun tak faham. Nabi kata wal muhajiru, Nabi kata orang yang berhijrah ni, kata Nabi, orang yang berhijrah ni ialah orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal larangan Allah, orang itulah dinamakan hijrah tuan-tuan. Tuan-tuan sebut makna hijrah hari tu ni. Tuan-tuan. Jadi bagi saya artis ke siapa ke nak ubah mai ke jalan yang betul, jalan agama Allah Subhanahu wa taala, kita hulur tangan, kita sambut tangan dia. Kita sambut tangan dia, kita buat apa? Pimpin dia bersama-sama dengan kita. Jangan bila dia hulur tangan nak main berubah, kita tepih tangan dia, kita pijak kepala dia, lemah dia dalam tu. Siapa nak jawab nanti tuan-tuan? Siapa nak jawab? Tak kira lah kalau betul pun seperti mana yang dikata wujudnya Ustaz Express. Kalau betul. Tapi program yang dok buat tu memang pun kan dai. Wujud dah Ustaz Express. Kan? Clear kan? Kan clear. Clear no. Program buat tak tu PU. Kan? Saya dah nak hafal dia punya tu, tak boleh hafal. Di sebalik ada apa tu? Dia punya panggil apa tu? Setiap orang tu kan dia ada punya tu kan. Nak hafal tak boleh. Hafal dah PU. Saya dulu pun PU juga. Pernah nampak muka saya? Confirm tak nampak. Pasal bukan PU dalam TV, berganti ustaz dulu. PU juga tu kat cerai. Allah ni orang ganti saya pula. Tak tahulah tuan-tuan, kamu ada wujud tak wujud Ustaz Express. Tapi program tu memang melahirkan Ustaz Express. Kan? Dai Ustaz Express, PU Ustaz Express. Tuan-tuan, Express tu secara tak langsung kita kenal dia pun. Bila kenal ni tuan-tuan, Kuala Pinang pun dah panggil dah kan. Panggil dah. Tak lama sampai masjid tuan ni. Kan on the way kan. Arab kata fitari, dalam perjalanan nak main. Tuan, masya-Allah, tabarakallah tuan-tuan. Tapi benda-benda macam ni bagi pendakwah kadang-kadang ada ujian. Ni pun dah keluar main sikit-sikit dia tak mahu cerita lah. Biar tuan pandang teman cerita sendiri nanti. Banyak-banyak ujian tuan-tuan. Pasal Nabi pun dah tunjuk dah. Kita dah baca sirah Nabi. Nabi berdakwah banyak ada ujian. Banyak. Padahal kalau Allah nak bagi mudah boleh tak? Cukup mudah, cukup boleh. Pasal apa? Buktinya Isra' wal Mi'raj. Lagi hebat tuan-tuan. Bukan atas dunia tu, sampai Sidratil Muntaha. Allah boleh bagi mudah. Tapi Allah nak tunjuk kepada kita ni umat Nabi Muhammad, dakwah ni susah. Dakwah ni perlukan kepada kesabaran, banyak mihnah dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dakwah sampai cedera, sampai berdarah. Kita hari ni alhamdulillah, termasuk saya tuan-tuan, tak ada lagi lah. Tapi jangan bila tunggu keluar nak basah saya pula. Apa buat dia tu tak main dah. Tak kata tak dakwah lagi, tunggu saya ingat dah. Nabi dakwah sampai darah ni tuan-tuan. Dalam perang Uhud. Baca sirah kan? Ke baca novel? Confirm baca sirah tak? Kan baca sirah. Dalam perang Uhud tuan-tuan, Nabi cedera. Tuan-tuan, baca sirah perang Uhud ni, tuan-tuan, sejarah perang Uhud ni, Nabi cedera, kita baca pun sayu tuan-tuan. Cedera Nabi, sahabat-sahabat ni
cuba nak kawal Nabi. Tak sanggup, musuh cederakan tubuh badan baginda Nabi SAW. Tapi orang musyrikin dia sanggup buat apa saja untuk bunuh Nabi Muhammad SAW. Dalam perang Uhud, tuan-tuan, banyaklah. Saya nak cerita sikit aja. No? Saya nak selit sikit je malam ni. Dalam sikit pun 5 minit lagi pukul 9. Oh, dia buat tak? Mungkin pukul berapa? Pukul 9 kita pergi. Dalam perang Uhud, tuan-tuan, Nabi pakai topi besi tak? Topi besi lah kita panggil, no? Topi besi, baju besi pakai tak? Pakai. Pasal Nabi tak belajar ilmu kebal. Kalau dia tak ilmu kebal tak? Maknanya Nabi tak belajar ilmu kebal. Bila kena Nabi luka, Nabi pakai topi besi. Topi besi yang Nabi pakai ni, bila kena tetap, dua gelang besi pada topi Nabi ni patah dan melekat di pipi Nabi SAW. Melekat di pipi Nabi. Darah tak? Darah lah. Bila luka, tuan. Bila luka tak? Siapa yang cabut gelang besi yang melekat di pipi Nabi? Itu soalannya. Nampak kan? Saya cerita tadi. Sebelah kanan saya, siapa yang cabut dua gelang besi yang melekat di pipi Nabi? Tak mau jawab. Sebelah kiri saya, siapa yang cabut dua gelang besi yang melekat di pipi Nabi? Tak mau jawab juga. Dah tak mau jawab satu hal, tengok saya macam nak makan pun tak. Mana yang tuan boleh buat. Lawak tuan. Hadapan saya, siapa yang cabut dua gelang besi yang melekat di pipi Nabi? Dia kecil mentah kawan dia. Kau jawab saya. Lawak tuan. Saya suka tanya, tuan tak jawab pun jangan risau. Tuan boleh jawab pun tak payah jawab. Buat tak tahu buat tak tahu boleh jawab, aku tak jawab. Tapi buat tak tahu sudah. Pasal apa? Sebab member kata saya ni riak pula Ustaz. Kan? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia inilah yang cabut dua gelang besi yang melekat pada pipi baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, Abu Bakar nak cabut, dia kata, wahai Abu Bakar, bagilah aku peluang untuk cabut besi yang melekat pada pipi Nabi SAW. Cabut dia cabut gelang ni. Ini tuan-tuan mesti boleh jawab. Dia cabut dengan apa? Ini confirm boleh jawab. Cabut dengan gigi. Walaupun tak jawab, tapi isyarat tu ada. Macam mana isyarat dia? Gigi. Kan? Nak cakap tak boleh pasal tunjuk gigi. Dia tunjuk isyarat gigi. Bagus dia panggil jawapan tu. Cantik, nampak? Dan hal lain tunggu kata sebut gigi. Betul kami nak kata hantu tu. Hantu. No? Cabut dengan gigi. Pasal apa? Bila dia sakit, dia tahu Nabi pun sakit tu. Sampai tahap macam tu, tuan-tuan. Tak mau bagi Nabi rasa sakit. Hari ni kita duk buat ni, ada di antara kita piduk hina Nabi. No? Piduk kata Nabi ni, piduk kata Muhammad ni, piduk kata dia ni. Tak panggil Nabi dah, panggil dia aja. Dekat Nabi kita tak sebut pun Nabi, sebut dia ni. Tuan-tuan, mana adab kita sebagai seorang umat Nabi Muhammad SAW? Tuan, boleh pergi kata dekat Nabi dia sahaja. Kata dia ni sama dengan manusia-manusia lain je, sama dengan orang dekat kampung dia tak ada beza pun dia ni. Pasal apa nak pergi sambut maulid Nabi? Kelahiran dia pasal apa? Allah Akbar. Kita boleh pula pergi duk sambut. Kan? Umur 50 dah, sambut lagi. Buat dengan kek apa semua lebih kurang. Sambut hari lahir kita, boleh pun. Sampai nak sebut Sayyidina pun tak boleh. No? Tapi dekat dia boleh pula gelaran Tuan, Puan, Datuk, Tan Sri, Datuk, tak apa ni, Datin. Boleh pula gelaran macam tu. Kadang-kadang dapat Datuk, tak sebut Datuk dalam majlis, marah. Ini ada dapat Datuk. Datuk ada cicu dikit mungkin. Kan? Marah tu. Tapi dekat Nabi nak letak Sayyidina tak boleh. Kan? Allahu Akbar. Nah,
Abu Ubaidah Al-Jarrah dia yang bertanggungjawab cabut. Keluar satu relang ni tuan-tuan, patah sebatang gigi dia. Cabut yang kedua, patah sebatang lagi gigi dia. Dan dia ni pasal tu tak ada 2 batang gigi di depan. Pasal apa? Dia yang bertanggungjawab cabut 2 relang besi yang melekat di pipi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni juga Abu Ubaidah Al-Jarrah ni di antara sahabat Nabi yang Nabi jamin apa? Syurga. Yang Nabi jamin syurga. Kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi jamin ke syurga untuk kita? Tak lagi tuan-tuan. Masuk syurga kita pun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kita buat banyak mana sangat. Lepas yang fardu, yang sunat ni pun kadang-kadang ikut time kita rajin kita buat. Qabliyah, ba'diyah pun kadang-kadang kita tak menang nak buat. Apatah lagi nak bangun berjalan, nak bangun waktu malam, nak buat qiyamul lail. Allahu akbar, cukup jauh kita. Sahabat yang hidup zaman Nabi, ada di antaranya Nabi dah jamin dah syurga untuk mereka. Di antaranya selain daripada Khulafa' Ar-Rasyidin yang 4 orang tu, selain daripada tu ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni juga tuan-tuan, dia sanggup bunuh ayah dia sendiri dalam perang Uhud. Pasal apa? Ayah dia duduk di sebelah tentera musyrikin. Dia duduk di sebelah tentera Islam bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu dia bunuh ayah dia sendiri, lawan Islam, lawan Allah, lawan Nabi. Dia sendiri bunuh ayah dia. Pasal Allah Subhanahu wa taala dah pesan dalam Al-Quran. Allah kata dalam Al-Quran, Allah kata apa? Kamu takkan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kamu takkan dapat melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, satu kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhirat boleh duk berkasih sayang dengan orang yang tentang Allah, yang tentang Rasul. Tak boleh, Allah kata. Walaupun sekalipun Allah kata orang tersebut, orang yang tentang Allah, orang yang tentang Rasul ni, tuan-tuan, sekalipun orang tu kata Allah, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, sekalipun mereka itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bapa-bapa mereka, ayah-ayah mereka, au abna'ahum, anak-anak mereka, au ikhwanahum, saudara-mara mereka, ataupun kata Allah, au ashiratahum, ataupun keluarga mereka. Inilah bukti cinta mereka kepada Allah, cinta mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta yang tak berbelah bagi. Korbankan ayah dia, bunuh ayah dia pasal lawan Nabi, bukan pasal ayah dia duduk di rumah. Dah, ayah dia duduk masuk dengan berperang, duduk sebelah tentera musyrikin nak lawan tentera Islam, dia yang bunuh. Bunuh di sini bukan maknanya ayah dia duduk di rumah tu duduk bunuh ayah dia. Dah, ayah dia ikut tentera musyrikin perang, dia tentera Islam bertembung dengan ayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pukul 9 dah rasa nak mati dah malam. Tu main tu mesti. Terima kasih. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semua sikit lagi noh. Lagi insya-Allah sempat aja lah. Allahumma shalli ala sayyidina. Baik, nak tengok bukti cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tunjuklah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu
wasallam. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ni tuan-tuan. Saya nak baca keseluruhan daripada hadis ni panjang. Saya cuba ringkaskan. Saya malam ni ceramah kalau kuliah insya-Allah kita boleh khusus dan insya-Allah kita boleh lah. Kita ada pusingan kedua, ketiga selepas ni lagi mungkin bertemu pada bulan-bulan yang lain. Tak sempat habis kita boleh habiskan dalam bulan-bulan yang lain. Jadi malam ni saya ambil secara ringkas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di antaranya lagi Nabi kata akhir zaman ni, kata Nabi adanya di antaranya apa dia? Ada yang Nabi kata akhir zaman ni orang meninggikan suara dalam masjid. Orang boleh meninggikan suara dalam masjid. Apa makna tinggi suara dalam masjid ni tuan-tuan? Maknanya hari ni orang duk bercakap benda dunia dalam masjid. Hari ni orang duk bertekak dalam masjid. Hari ni orang duk bergaduh dalam masjid, duk riau dalam masjid ni, cerkah dalam masjid. Masjid tuan-tuan mungkin tak berlaku pun. Tapi saya nak cerita ni masjid belah-belah saya. Berlaku tuan-tuan. Berlaku benda macam ni, sedih juga sebab berlaku. Alhamdulillah. Dalam masjid boleh duk bertekak tuan, Allahu Akbar. Tak cukup dalam, tarik peluang nak bertumbuh. Ni tempat yang kita rasa aman hari ni tuan-tuan. Dah tak berapa aman. Masjid ni tempat yang aman, duduk dalam ni tenang. Tapi hari ni tak berapa tenang. Tengah sembahyang pun tuan-tuan, orang main curi lagi beg kita, pun muslimat belakang. Tengah sembahyang ada orang main duk buka beg, duk proses beg, nak curi beg, siap pakai telekong macam orang perempuan tapi bukan perempuan. Boleh duduk kat belakang tu sekali ambil beg, buat macam beg dia, rupanya bukan hadiah orang punya. Tuan-tuan, ni tempat yang kita harus selamat hari ni. Sampai setengah masjid kena grill ni. Kena grill dekat apa ni speaker, kena grill dekat apa ni aircon. Pasal apa? Takut orang curi. Tapi kat Masjid Timah ni bagus-bagus rasanya. Tengah tak ada grill pun, aircon pun biar tak ada apa. Kan? Rasanya bagus. Orang kena mengaji. Kan? Tengah tempat tuan-tuan ni, apa ni speaker ni kecil ni, kalau kecil ni okey lah. Tak besar. Grill kat luar tu. Welding bagi lekat. Pasal apa? Takut orang curi. Sampai tahap macam tu. Tempat yang mana selamat, tempat yang aman hari ni, tak berapa nak aman dah. Orang boleh buat kemungkaran dalam masjid. Tuan-tuan, macam mana Allah tak turunkan ujian kepada kita, macam mana Allah tak turunkan musibah kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kata lagi tuan-tuan, wa syuribatil khumur, kata Nabi. Akhir zaman ni kata Nabi, arak diminum di berkata-kata tempat orang minum arak. Adakah yang minum arak ni sekadar orang bukan Islam? Tak, orang Islam pun ada. Tuan-tuan, dalam hadis yang lain Nabi sebut mereka minum arak tapi mereka tidak menamakannya arak. Tuan-tuan, dalam kitab ni juga ni 40 hadis peristiwa akhir zaman. Minum arak Nabi kata, tapi dia tak menamakannya arak. Dan dalam keadaan minum arak ni juga Nabi kata dia dihiburkan dengan apa? Dengan suara-suara nyanyian dan muzik, bunyi-bunyian. Tuan dapat bayang tempat ini mana? Sekarang ni kita boleh bayang. Sekarang ni lah akan datang kita tak tahu. Sekarang ni kalau ikut apa yang Nabi kata, minum arak, kemudian boleh dengar hiburan, boleh dengar nyanyian. Tempat ni di mana? Disko, kelab malam. Tuan-tuan tak percaya, try masuk kelab malam. Tapi jangan pakai dekat macam ni masuk. Sekali keluar tengok kain tak ada. Tu je besar pun tengok kain tak ada lagi. Kan masuk pakai dekat baju Melayu nak berdakwah macam Hasan Al-Banna. Saya takut tuan-tuan didakwah pula lagi. Kan? Tuan-tuan, Allahu Rabbi. Dalam disko hari ni lah, ke depan kita tak tahu macam mana keadaan hari ni. Seperti mana yang Nabi kata ni, tuan-tuan, minum arak tak menamakan dia arak, kemudian ada hiburan, ada nyanyian, ada muzik pula latar di belakang, tuan-tuan. Kok pula kita ni tuan-tuan, alhamdulillah imam-imam kok ni, masya-Allah tabarakallah, dia tak pergi karaoke.
Kenapa Ustaz kata macam tu? Pasal tu kok belah. Saya ada kawan tuan-tuan duduk di Johor. Tak apa ada adik kat Johor pak. Kan? Rumah kenduri di sana dia kata Syekh, dia kata Ustaz, rumah kenduri di sana kalau tak ada karaoke tak sah. Rasa macam benda kurang. Ada adik Johor? Tak ada. Lepas tengok anggur je. Tak ada lah. Tak ada. Kok nak mentasahihkan pendapat saya tadi ni, kan? Tak ada karaoke tak sah. Kan? Macam dulu kau pulang kan, saya sudah pun dulu tak ada orang panggil Allahu Akbar. Jenis macam kugiran tu orang panggil apa? Tu imam kita ingat kot, jenis orang panggil apa Allahu Akbar. Jenis ni juga tu. Ghazal Pati. Lupa. Tentu ingat tu ingat, kita saya lupa. Ghazal Pati kan dulu kan. Tak ada tu tak sah ah. Ada lagi lah. Allahu Akbar. Oh, ada lagi. Ingat ada. Kalau tak jalan pelak tak tahu tu Ghazal Pati tu apa. Confirm tak tahu lah. Kan? Tuan. Pelak alhamdulillah lah, tapi ada lagi tu jahiliah. Jahiliah lah. Tanya nak. Boleh kata macam tu lah, mana ada jahiliah dah lah ni. Maklumat semua sampai lah rumah dah. Kan? Takkan nak kata kami tak tahu ni. Kan? Ni kau belah Johor tuan-tuan. Sahabat saya cerita dia duduk belah sana, dia tentera duduk belah sana. No? Rumah kenduri tak ada karaoke Ustaz, tak sah. Wajib tu. Syarat sah kenduri kahwin. Tak dengar betul-betul. Bukan syarat sah kahwin. Syarat sah kenduri kahwin. Tak ada karaoke tak sah. Kemudian kita di sini rumah kenduri buat doa selamat. Imam dia baca doa selamat. Imam doa selamat kita buat. Nak selamat majlis kenduri tu. Sana, tu imam sana dia pergi post lagu. Post lagu tuan-tuan. Anak tanya dia tahu lani ada lagi ke? Lah ada lagi. Syekh Ben lani tu ada. Allahu Akbar. Tu imam pergi post karaoke lagu depan rumah kenduri tu. Untuk dia bayang tak kalau tu imam tu kan, tu makmum saya tak tahu macam mana. Confirm dahsyat lagi daripada tu. Kan? Allahu Akbar. Saya kan tak ada dah rupanya ada lagi mungkin benda yang adat. Benda adat tuan-tuan bercanggah dengan syariat maknanya tak boleh. Kan? Adat tak bercanggah syariat, tafadhal, tak ada masalah. Tapi bila adat bercanggah dengan syariat, kena tinggal lah. Kena tinggal. Tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orangnya minum arak ni kata Nabi, sampai satu masa dia akan ubah-ubahnya. Ubah kepada bentuk kera, ubah kepada bentuk babi kata Nabi. Ubah kepada bentuk babi. Nak sebut khinzir, buat tuan mentau dah. Kan? Kan tak boleh sebut. Boleh buat babi noh. Tak boleh, tak ngaji. Orang tak ngaji yang kata tak boleh. Kan? Dan kalau ikut syarah daripada hadis tu, walaupun Allah tak ubah lagi hari ni kepada bentuk kera, bentuk babi, tapi perangai manusia ni dah jadi macam tu dah. Perangai manusia dah jadi macam tu dah. Tuan pernah tengok babi hutan? Pernah? Tuan pernah duduk hutan? Saya duduk hutan dulu juga. Dia punya rumah dia kita panggil Allahu Akbar. Macam dia punya tempat dia tu lah. Dia pun daun banyak-banyak kan. Babi hutan. Dia kira sondoi ikut suka penuh mentah pun dia sondoi. Kan? Ikut suka dia sondoi. Macam tu lah juga orang yang mampu ni perangai lebih kurang macam tu. Dia tak kira dah halal haram, kira semua bagi dia halal bagi dia. Tu ibu segala kejahatan. Apa dia? Arak kan, mabuk. Ustaz minum sikit tak apa kot. Saya arak tak minum Ustaz, ketum minum tak? Ketum minum juga. Bos cakrai tak? Bos cakrai jam. Tuan, Allahu Akbar. Tuan, minum arak bi ghairi ismiha, dia pun nama lain kata Nabi. Seterusnya tuan-tuan, sikit lagi insya-Allah nanti nak jawab soalan apa kata lagi. Seterusnya kata Nabi, wattukhizatil qiyan, kata Nabi, artis disanjung tinggi. Artis diangkat-angkat kata Nabi. Betul kalau Ustaz, betul ya. Kita tengok lah TV tu, pakat dah lahirkan artis banyak hari ni. Kan? Daripada anak yang kecil-kecil sampai besar-besar, sampai hak pencen, sampai hak tua pun ada. Hak otak-otak gigi pun longgak menyanyi. Pakailah podiden. Podiden tak apa tu kan, kita tahu. Kan? Dia punya penaja dia podiden, betul? Angguk tu betul, saya tekak kan. Saya tekak tuan.
Sebab tu dia untuk orang tua-tua kan. Kau tua-tua tempat ni, ini confirm tak masuk. Kan ada isi orang tak?